Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Akil. Jom kita belajar Bahasa Melayu KSSM tingkatan 5. Ingat, anda ikut, anda dapat. Baiklah murid-murid, video kali ini akan memberikan tumpuan terhadap kemahiran membaca dan standard pembelajaran yang dipilih ialah SP2.1.1 iaitu membaca pelbagai jenis teks untuk mengenal pasti dan membandingkan intonasi serta nada yang sesuai. Ingat ya, apa yang ditekankan dalam standard pembelajaran ini ialah intonasi dan nada. Sebelum itu, mari kita lihat apa tafsiran intonasi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, intonasi ialah turun naik atau tinggi rendah nada suara, terutamanya sewaktu kita bercakap. Pasti ada murid yang bertanya kepada cikgu berkaitan nada. Nada itu apa cikgu? Baiklah murid-murid, menurut Kamus Dewan juga, nada ialah bunyi yang tertentu tinggi rendahnya yang kebiasaannya terdapat dalam nyanyian, muzik dan lain-lain. Ini termasuklah sajak mahupun syair. Mari kita lihat contoh ini. Contoh yang pertama adalah berkaitan dengan cara membaca teks berita. Murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 4. Jom kita saksikan video perkongsian cikgu. Berita SMKKS 7 Februari. Teruskan bersama saya, Encik Akil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wabak influenza ketika ini dalam keadaan terkawal. Walau bagaimanapun, terdapat peningkatan kes di 10 buah negeri termasuk Bandaraya Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, peningkatan influenza dikesan menerusi analisis semasa bagi pola aktiviti influenza. Analisis ini melibatkan pesakit influenza yang dikesan di klinik dan hospital di seluruh negara. Kemasukan pesakit kuat dengan jangkitan pernafasan akut teruk juga diambil kira dalam analisis ini. Laporan pengawasan influenza yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Perubatan dan Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan menunjukkan peningkatan pada aktiviti virus influenza dalam persekitaran. Tiada sebarang kelainan, perubahan atau mutasi pada penularan influenza ketika ini. Penularan influenza di Malaysia adalah sama seperti kes yang dilaporkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau World Health Organization WHO di pelbagai negara tropika lain. Bagi kes influenza di sekolah, negeri Selangor mencatatkan bilangan kes tertinggi iaitu 387 kes. Pulau Pinang pula mencatatkan 161 kes dan Johor mencatatkan 109 kes. Negeri-negeri lain mempunyai bilangan kes influenza kurang daripada 100 kes. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut mencadangkan mereka yang mempunyai gejala jangkitan influenza supaya berehat di rumah dan tidak berada di tempat tumpuan awam, makan angin atau bertemu dengan orang lain. Jika perlu mengadakan pertemuan, mereka dinasihati agar memakai pelitup muka. Sekian sahaja paparan berita untuk hari ini. Sumber berita, Berita Harian 14 Januari 2020. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum. Bagaimana dengan video sebentar tadi? Inginkan video seterusnya? Lihat contoh yang kedua, iaitu cara membuat promosi atau iklan. Murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 86. Jom sama-sama kita saksikan video yang cikgu kongsikan. Dengan mempunyai nilai pasaran yang tinggi, tenakan ayam Belanda atau ayam piru mampu memberi pulangan lumayan. Badannya yang bersaiz besar mampu mempertahankan diri daripada pemangsa. Hai, anda ingin menjadi penternak ayam piru? Banyak kelebihannya.
Antaranya termasuklah harga jualan lebih mahal berbanding dengan ayam daging. Boleh menghasilkan antara 50 hingga 120 biji telur pada musim yang pertama. Tempoh masa pembesarannya pula hanya 9 hingga 28 minggu sahaja. Boleh diternak di kawasan terbuka ataupun reban ayam. Dan yang paling penting ialah permintaan yang tinggi khususnya pada musim perayaan. Apa keistimewaan jika anda menternak ayam biru? Yang pertama, daging tanpa lemak. Yang kedua, kadar daging yang tinggi pada bahagian dada. Dan yang ketiga, rendah lemak dan rendah kolesterol. Ayo, segera hubungi Encik Haris di talian 010-123-4567. Atau anda boleh emailkan pertanyaan anda ke alamat yang tertera harithosman@zakmail.com. Jom kita ternak ayam biru. Baiklah anak-anak, bagaimana dengan perkongsian cikgu pada hari ini? Cikgu harap ia dapat memberikan manfaat kepada anak-anak dan anak-anak boleh membaca berita ataupun membuat promosi dengan baik. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan like. Bye. Assalamualaikum.